Okay, sebelum ni pernah dengar tak Business Model Canvas? Dah biasa kan? Biasa ataupun first time? Dah biasa dah dengar. Canvas ni adalah a plan for successful operation in business, identifying the resources of revenue, target customer base, products and details of financing. Okay, dia macam dekat high level lah supaya kita dapat membuat keputusan yang sesuai ataupun tidak sesuai untuk diteruskan business model berkenaan. Yang paling penting kita nak mapkan ataupun nak selaraskan dengan inovasi yang kita bangunkan. Okay, dan business model canvas ni juga, okay, tak apa, boleh silent pun tak apa. Okay, is a key business driver working together. So that's kita boleh tengok interrelation antara komponen dalam business model tersebut. Okay, so itu yang kita nak lihat. Okay, dan juga this model, business model canvas ni adalah can be complicated to actual describe to anyone. So you have to explain. Dia tak boleh stand dengan canvas saja. You kena explain sebab nak integrasikan kefahaman tu. Okay, dan to describe the figure thing yourself, they can be overwhelming. So maksudnya kita je yang memahami business model canvas tu supaya kita nak terjemahkan dalam bentuk yang senang bentangkan, dipersembahkan. Okay, so this where BMC comes in. Okay, okay, kita tengok komponen of the BMC ni kita akan lihat dari sudut template dia. So sebenarnya template yang kita gunakan untuk kita rujuk BMC ni adalah is a strategic management template for developing new or documenting existing business model. Jadi dia merupakan satu template BMC ni. Jadi kita guna template ni untuk kita kena pasti apakah komponen yang penting dalam business model dan juga apakah elemen, okay, elemen yang penting untuk difikirkan untuk kita membuat keputusan. Okay, yang paling penting adalah elemen tersebut kena bersesuaian dengan design produk ataupun inovasi yang kita bangunkan. Okay, boleh? Okay, okay. Okay, business model canvas ni juga merupakan dalam bentuk chart, carta. Okay, it's a visual chart with elements describing a firm value proposition, okay, infrastructure, customer and the finance. So ini antara description lah. Okay, kita nak describe macam mana bentuk business model canvas ni. Dan dalam business model canvas ni kita ada blok tertentu. Okay, dalam business model canvas kita ada 9 building block. Okay, 9 building block. Okay, 9
So sebenarnya kenapa why business model canvas ni penting? It's easy to fit right business model with the right product of services. Itu yang penting. Okay, apabila kita menghasilkan satu inovasi baru, tak kisahlah, okay, inovasi dalam bentuk produk ataupun perkhidmatan, okay, kita nak make sure kita bangunkan business model yang bersesuaian dengan produk dan services yang kita bangunkan. Okay, kalau kita tengok dekat slide ni, kita tengok the great product is no longer enough, but we need to use a good model how to support the product ataupun the perkhidmatan yang kita hasilkan. Okay, dan satu lagi, to understand how major business factor influence each others and examine their impact in delivering value to the customer, and to explain one idea without much complexity. That means to simplify the complex business model dalam bentuk yang senang difahami. Senang difahami dan senang dibentangkan. Okay, tak apa. Kalau boleh mute pun tak apa, nanti dia bunyi nanti. Okay. So ada soalan baru on. Okay. So untuk projek ni mungkin boleh adaptasikan business model canvas ni dengan projek ataupun inovasi yang dibangunkan nanti ya. Okay, advantage of BMC. Okay, yang pertama adalah easy to understand. Okay, easy to understand. Okay, easy to understand. Okay, yang kedua adalah focus. Okay, with this business model canvas atau BMC, kita boleh fokus apakah topik-topik ataupun faktor yang mempengaruhi bisnes kita dan juga inovasi kita. Okay, dan seterusnya adalah kita boleh show a connection between all those component. Okay, so you can understand more about the business model when you can show the connection between all those element dalam 9 blok tadi tu. Okay, they give you the ability to focus your idea on all the important elements in your business idea with speed and agility in common language that centered around delivering value to your target customer. Jadi kita tune every single component kita tu, okay, berdasarkan inovasi yang kita bangunkan untuk memudahkan commercialization ataupun memberi nilai tambah kepada bakal pengguna ataupun sesiapa yang ingin ataupun berminat dengan inovasi yang kita bangunkan. Okay, juga fleksibel dan juga easy to communicate. We use business model canvas to make our communication to present our business idea or innovation in easy way, so we can reduce the gap of communication. Satu lagi adalah customer centered. Okay, jadi dalam 9 blok tersebut kita fokus kepada customer. Jadi sebab customer lah yang akan translate our services into a money ataupun into a profit. Okay. Okay. Okay, seterusnya adalah kita tengok this is the shape ataupun the component of the business model canvas. So apa yang penting kat sini adalah, okay, kita lihat ada di komponen yang kita pergi detail sikit. Okay, kita lihat di sini ada 9 blok okay, business model canvas. Satu adalah key partners, kedua adalah key activities, ketiga adalah key resources, seterusnya adalah value proposition, okay, customer relationship, okay, channels, customer segment, cost structure dan juga revenue stream. Jadi every single business model canvas punya komponen ni you have to understand clearly so that you not miss out anything yang kita gunakan ataupun kita nilai dalam membuat keputusan dan merangka business model canvas kita ataupun business model yang ingin kita tawarkan, okay, kepada customer. Okay. So yang paling penting juga kita kena lihat sebenarnya business model canvas ni bukanlah business plan. Okay, business plan dia lebih detail. Okay, business model canvas ni kita nak tahu apakah perkara-perkara penting yang kita perlu fokus dan juga kita beri perhatian
sebelum kita merangka perancangan lebih detail untuk membangunkan business plan. Okey. So kena ingat macam tu. Okey, kita pergi yang pertama lah. Sebenarnya dia tak ada sequence sebenarnya. So kalau kita tengok yang pertama ni, kita lihat okey, value proposition. Apa itu value proposition ni? Okey, kita tengok sebenarnya dalam kita memahami value proposition ni, kita tengok beberapa soalan yang kita perlu tanya diri kita ataupun diri klien kita ataupun sesiapa yang berminat dalam membangunkan inovasi ni. Okey. Yang pertama adalah why people want to buy from you. So you have to ada understanding about why this customer ataupun the client need to buy from you, not from other designer ataupun innovator. Okay. Yang kedua adalah what is the unique about your services to the customer. Jadi kita kena tahu apakah keunikan yang kita propose. Itu adalah value proposition. Okay. Dan juga what problem do you solve. Okay. Apakah masalah yang kita selesaikan menerusi inovasi yang kita bangunkan. Itu merupakan secara ringkasnya value proposition. Apakah value proposition? Jadi bila kita nak buat sesuatu business model, kita kena lihat apakah value proposition kita. Okey, contoh dekat sini kita tengok example convenience. Convenience adalah you can solve the problem, okay, with style and choices. Okay, so this is the value proposition. Okay, so seterusnya adalah komponen yang kedua adalah great komponen yang kedua belum lagi. Okay, kita bincang sedikit. Great value proposition di mana embedded in the great business model, not only product but the services as well. Okay. Dan focus on few pain reliever, okay, and gain creator but do not extremely well. So maksud dia kat sini kita ada kalau kita menawarkan satu value proposition yang menarik, dia dapat meringankan beban ataupun memberi kemudahan okey kepada pengguna yang bakal menggunakan produk kita ataupun perkhidmatan. Okey, a good value proposition juga fokus on job to be done ataupun pain or gain with a large number of customer. Okay, maksudnya kat sini customer perlu kita kata mendapat manfaat lah daripada inovasi kita. Okay, sama ada inovasi produk ataupun inovasi perkhidmatan. Okay, dan untuk great value proposition juga kita lihat dari aspek alignment with the how customer measure the success. Okay, so itu antara yang penting juga. Okay. Okey. Kalau kita tengok customer boleh measure how fast you can deliver the product ataupun how effective your product. Okey, produk yang kita tawarkan, how effective and how fast can solve the problem. That can be measured by the customer. So di mana kita boleh tawarkan. Contohnya kita kata penghantaran delivery okey, sepantas 10 saat katakan. Contoh. So itu something value proposition yang kita tawarkan berdasarkan inovasi kita. Ataupun kita kata kita bangun satu produk, katakan smartphone ni, dia boleh ada features baru, voice recognition sebagainya ataupun voice command dan juga voice activation dan sebagainya. Itu antara value proposition juga. Okey, so kita fokus kepada dua, produk perkhidmatan dan juga produk itu sendiri. Okey. Dan seterusnya adalah kita lihat focus on the most significant job, most severe pain and the most relevant gain. Maksudnya dalam kita merangka sesuatu value proposition pastikan value proposition kita tu unik dan juga memberi impak kepada masalah yang ingin diselesaikan. Okey, termasuk juga apakah kata perkhidmatan yang mampu memberi kemudahan kepada klien kita. So dia mendapat kepuasan, katakan. Contoh banyak lagi kalau tengok produk yang kita buat. Contohnya kalau kata perkhidmatan, katakan. Okey, perkhidmatan mungkin seperti saya contoh tadilah, perkhidmatan delivery katakan 10 saat dah sampai contoh. Ataupun 1 hari, itu can be measured dan dia memudahkan
customer dan sebagainya. Okay, another great value proposition juga kita tengok dari aspek differentiate from competition in the meaningful way. Maksudnya mungkin dua kompetitor kita offer value yang lebih menarik ataupun value yang lebih memberi nilai tambah kepada value yang telah diberikan oleh our competitor. Okay, dan satu lagi, must address the functional, emotional and social job altogether. So maksudnya bukan sekadar menyentuh sesuatu fungsi kepada perkhidmatan tersebut, tetapi menyentuh emosi ataupun emotional. Okay, contohnya kita katakan bangun satu produk multimedia, katakan kita bangunkan satu customer service. Okay, artificial intelligence lah. Okay, mungkin kita boleh memberi nilai tambah kepada memberi emosi terhadap melayani customer. Itu satu. Okay, yang seterusnya adalah sometimes kita bila kita nak merangka satu nilai ataupun value proposition yang menarik, at least kita kena tengok satu dimension tu secara detail. Contohnya dalam aspek apa kita nak propose dari sudut value kita. Contohnya kalau kita bangunkan selain daripada kalau produk digital, kita bangunkan web, katakan web kita ni adalah mungkin satu platform yang menghubungkan keseluruhan industri, katakan platform lain tak ada. Jadi kita fokus kepada jaringan networking, menerusi media digital ataupun media virtual ni. Dan yang paling penting dalam kita merangka ataupun memberi nilai tambah kepada value proposition ni adalah kita tengok daripada focus on unsatisfied job, pain and gain. Maksudnya kita lihat apakah keperluan lain lagi supaya dalam perkhidmatan ataupun inovasi yang kita bangunkan, kita mampu memenuhi ketidakpuasan yang ditawarkan oleh kompetitor lain ataupun ditawarkan oleh produk-produk lain. Jadi kita ada satu produk baru yang kita panggil value proposition yang kita bangunkan berdasarkan inovasi yang kita bangunkan. Okay, so far so good. Syafiqah? Boleh doktor. Okay. Segmen yang seterusnya adalah customer segment. Kita tengok. Okay, selepas kita melihat dari aspek value proposition tadi tu, okay, kita kena tengok juga dari aspek customer segment. So kita nak target customer yang macam mana? What are the characteristic of the customer? Who is your customer? Dan kita kena classify them in a group, sama ada dia dalam kategori apa. Katakan kita nak buat satu produk tertentu, mungkin alat tulis, katakan. Okay, segmen dia mungkin office, ataupun sekolah dan sebagainya. Kita kena ada very specific, customer segment untuk kita target. Sebab different customer segment, different approach and different cost dan juga different value proposition. Contoh ada satu inovasi baru dia bangunkan, nanti boleh cari di internet. Dia hasilkan satu pensel. Pensel tu dia tak perlu asah dan juga dia boleh pakai saya tak tahu berapa banyak ataupun tulisan yang kita boleh buat, tetapi dia tak perlu asah. You just pakai je. Okay, nanti you cari, saya lupa produk tu nama apa. So dia telah memberi satu value proposition yang unik. Mungkin you tak perlu asah ataupun you tak perlu ada maintenance untuk kita biasa pensel kita asah kan. Jadi dia tak perlu ada. Jadi itu dah meringankan beban. Dan target customer dia apa? Customer segment dia. Okay, customer segment dia mungkin those artis ke ataupun anyone saja, pensel. Semua guna pensel. Jadi memang semua guna pensel, tetapi kita kena buat spesifik. Okay, target group supaya kita boleh design a unique marketing segment ataupun a unique marketing strategy. Okay. Seterusnya kalau kita tengok dari aspek customer segment juga, kita akan lihat dari sudut people based on the same segment. Sometimes dalam segmen yang sama tetapi keperluan dia lain. Jadi kaedah pun lain. Jadi channel untuk kita buat promosi juga berbeza. Okay. Dan satu lagi yang penting bila kita melihat dari sudut customer segment juga, kita tengok dari aspek different colours. Kadang-kadang bila kita tengok ini berkaitan dengan produk-produk macam kalau kita nak design baju ke ataupun benda-benda yang tangible, dia melibatkan aesthetic value. Jadi segmen ni pun penting juga. Okay, kadang-kadang different race ataupun kaum kan, dia suka dia punya colours lain, design lain sebagainya. Jadi kita kena pastikan segmen tu very specific dan juga segmen tersebut target group dia tu memang tepat dan jelas. Okay.
Okey, seterusnya adalah customer Okay. relationship. Okey, blok yang seterusnya adalah customer relationship. So di mana customer relationship ni kita tengok target apakah kita boleh buat kita kata relationship dengan customer tersebut. Apakah kaedah yang kita gunakan untuk kita engage dengan customer ni. Okay, what a relationship that target customer expected from you to establish. Kadang-kadang customer dia suka communicate through virtual, communicate through email, call dan sebagainya. Dan ada setengah produk dan perkhidmatan kita perlu untuk communicate atau maintain kita punya relationship with the customer tu. Okay, kita guna kaedah bersemuka. So itu bergantung kepada target group dan juga jenis perkhidmatan yang kita tawarkan. Okey, dan satu lagi antara kaedah yang kita guna biasanya sekarang ni dah ada dunia maya dan juga platform-platform digital kita ni, kita boleh guna kaedah discount katakan, promotion, okey, royalty card dan sebagainya, membership dan sebagainya. Jadi itu antara contoh-contoh jika kita ingin aplikasikan customer relationship yang pelbagai ni. Okey, customer get customer itu pun sama juga. Okey. Dan satu lagi yang penting juga adalah channel. Okay, channel yang macam mana kita nak gunakan untuk kita pasarkan produk dan perkhidmatan yang kita bangunkan. Okay, tadi kita dah tahu customer, kita dah tahu segmen, kita dah tahu macam mana nak engage dengan customer, dan kita kena tahu juga apakah channel yang sesuai. Okay, dalam dunia digital maya sekarang ni kita boleh guna pelbagai channel, channel digital, ataupun kita buat pameran, kita buat direct selling, kita buat orang kata apa, phone call dan sebagainya, tu pun boleh juga. Dan yang paling penting sekarang ni banyak social media yang kita gunakan untuk kita buat beberapa promosi ataupun kita nak beri customer service kepada potential customer kita ataupun customer yang sedia ada. Jadi yang paling penting apa kita kena faham dalam kita merangka satu channel yang sesuai, kita kena tengok the customer segment. Macam mana kita nak target. Contohnya kalau customer segment kita tu tak ada menggunakan digital platform, kita kena pergi secara fizikal dan sebagainya. Ataupun kita boleh cadangkan kaedah lain dalam channel untuk kita distribute our product dan services, termasuk promosi yang kita tawarkan. Dan yang paling penting adalah di peringkat channel ni ada juga fasa di mana kita boleh include different level of interaction such awareness, evaluation, purchase and delivery. Kadang-kadang kita nak buat awareness saja, kenapa perkhidmatan kita penting. Okay, jadi kita boleh guna channel mungkin di YouTube channel ke, ataupun kita guna TikTok dan sebagainya. Okay, dan kita boleh juga menggunakan kaedah broadcasting di channel television dan sebagainya. Yang tu pun kita boleh lihat. Ianya bergantung kepada produk dan perkhidmatan. Kalau dulu kita ada buat pameran, itu pun salah satu channel macam mana kita nak mempromosikan dan mendapat customer baru dan sebagainya. Okey. Okey, ini antara yang paling penting juga adalah revenue stream. Okey, kalau kita tengok revenue stream ni adalah macam mana kita ingin mendapatkan profit ataupun revenue daripada all these activities. Maksudnya bila kita design satu produk atau perkhidmatan, macam mana kita nak translate all these produk atau perkhidmatan ni dalam mendapatkan revenue ataupun hasil, okay, kepada effort yang telah kita buat. Okay, antara soalan yang biasa kita gunakan untuk kita trigger apakah kaedah ataupun apakah cara untuk mendapatkan benefit ataupun profit melalui revenue stream ni adalah what value do your customer willing to pay. Kita kena cari apakah value yang kita ada ataupun produk yang macam mana yang customer sanggup bayar untuk mendapatkan perkhidmatan kita. Okay. Yang kedua adalah what kind of activity and services that you can offer that generate income for your company. Itu very straightforward. Okay, mungkin kalau kita buat training dan sebagainya. So training tu merupakan salah satu activity revenue stream. Consultation, orang bayar pada kita, itu pun sebahagian ataupun salah satu revenue stream. Ataupun kita jual produk, kita contohnya kita jual buku, kita jual apa lagi, mungkin kita cetak sekarang ni 3D printer, kita cetak all this ni, and then kita boleh jual dan sebagainya. So itu pun dikira sebagai revenue stream. Okay, kita boleh fikirkan dalam perbincangan menggunakan business model canvas ni, kita boleh fikir apakah revenue lain yang kita boleh cari dan bangunkan untuk kita pelbagaikan produk dan perkhidmatan kita. Okey.
Okey, seterusnya ini penting juga. Kalau kita dah ada channel, dah ada target group, value proposition dan juga customer segment, customer relationship dan juga revenue stream, kita sebenarnya tak boleh deliver berseorangan. Kita perlu ada key partners. Okey, sebab kita tak mengawal keseluruhan dia panggil ekosistem dalam bisnes tersebut ataupun dalam keusahawan tersebut. Kita mungkin perlu partners, key partners dan sebagainya. Jadi key partners ni adalah kita kena fikirkan who is your partners that can deliver, okay, the similar product ataupun who can deliver and work together with you untuk deliver the services ataupun the inovasi yang you bangunkan. Okay, contohnya kalau kata kita buat design suatu produk fizikal katakan, okay, kita perlu beli bahan mentah. Okay, bahan mentah tu kita perlu dapat daripada supplier. So supplier itu merupakan key partners kita. Kalau kita menggunakan talent dalam memberi training katakan, okay, resources seperti talent ataupun expert yang kita gunakan untuk memberi perkhidmatan tersebut, itu juga merupakan key partners kita. Okay, key resources. Okay, mungkin kita perlu ke partners lain untuk kita berkolaborasi ataupun collaborate dengan dia orang untuk kita tawarkan perkhidmatan yang unik tersebut ataupun yang kita dah cadangkan yang dalam value proposition kita. And then yang paling penting juga adalah key partners ni adalah perlu something yang membantu dalam kita meningkatkan kualiti perkhidmatan dan juga kualiti inovasi yang kita bangunkan. Okay, katakan kita nak bangunkan satu produk inovasi, kita kena ada R&D team. Okay, so dalam R&D team tu kita perlu ada partners dari luar. Okay, yang boleh bekerjasama dengan kita untuk merealisasikan inovasi yang kita ingin bangunkan. Okay, contohnya kalau kita boleh tengok the upper staff management, mungkin kita perlu someone yang boleh lihat dari aspek strategic management. Those can consult kita untuk business growth dan sebagainya. Okay, mungkin kita perlu buat partners dengan government agencies because they also provide professional services ataupun mereka ni merangka regulation ataupun syarat-syarat dalam kita menawarkan satu perkhidmatan. Okay, contohnya, okay, kalau dia melibatkan perkhidmatan dalam industri kesihatan, mungkin agensi tertentu yang perlu terlibat untuk memberi penilaian dan juga endorsement kepada perkhidmatan yang kita tawarkan. Mungkin universiti juga, okay, salah satu partners kita. Mungkin kalau target group kita mungkin student, jadi partners pun kita perlu universiti, okay, ataupun higher learning institution dan sebagainya. So itu antara contoh kalau kita melihat dari aspek key partners. Okay, bila kita dah ada key partners tu, okay, kita kena lihat antara key activity. Ni di peringkat execution ataupun pelaksanaan lah. Bila kita dah ada kesemuanya, kita dah ada value proposition, kita dah ada customer segment, kita ada channel kita nak gunakan untuk distribution dan juga kita dah ada bagaimana nak engage dengan student ataupun nak engage dengan customer tersebut. Okay, dan kita dah ada revenue stream, apakah aktiviti yang kita jalankan untuk menjana pendapatan, dan juga kita dah ada partners, kita kena ada key activity yang kita buat, okay, untuk kita mengoperasikan keseluruhan perkhidmatan ataupun produk yang ingin kita tawarkan. Contohlah, kalau kita dah ada satu produk, katakan kita dah buat desktop robot, katakan kita ada macam teman robot kita kan. Contohlah, kita bangunkan satu inovasi ataupun produk inovasi kita berteraskan teknologi, kita bangunkan satu desktop robot yang jadi teman kita semasa kita buat kerja dan sebagainya. Jadi kita perlu untuk kita buat beberapa perkara. Satu, untuk buat marketing. So kita kena tahu key activity marketing, siapa yang kena buat, okey, siapakah yang bertanggungjawab. Satu lagi, tim untuk buat production, untuk membangunkan production tersebut. Satu lagi, tim customer service. So tim yang pelbagai ni, okey, dia menjalankan beberapa aktiviti yang berbeza tetapi menjurus kepada satu hala tuju dan juga satu pencapaian tertentu. Okay, contohnya kalau kita tengok dalam slide ni, yang paling penting kita kena tengok the most important activity in executing the company value proposition. Okay, this would include process they are covered by outside parties as well. Maksudnya partners pun aktiviti kita kena masukkan dalam key activity juga. So mungkin kita bergantung kepada partners punya key activities untuk kita deliver the product yang kita tawarkan.
Okey, dan sebagai contoh manufacturing tadi saya bagi contoh dah, cooking macam mana. Contoh lagi satu yang paling senang kita tengok, katakan kita buat restoran katakan. Okey, antara key activity dia, satu ambil order. Okey, kedua adalah terima bayaran. Okey. Okey, mungkin kalau tengok operasi untuk deliver the product, mungkin kitchen. Okey, dia dapat order, dia buat makanan. Delivery, okey, pergi customer service, pergi delivery. Okay. So sebenarnya contoh yang paling senang kalau kita nak lihat bagaimana business model Canvas ni berfungsi ataupun membantu kita tengok business cafe lah. So kita boleh buat kita boleh segmentkan berdasarkan 9 blok dalam business model Canvas ni. Okay, seterusnya adalah key resources. Key resources ni maksudnya resources penting tadilah. Tadi key partners. Key partners adalah partners yang terlibat dalam menjayakan value proposition kita. Tapi key resources ni mungkin selain daripada partners, mungkin kita perlukan sumber keuangan, kita perlukan bahan mentah, dan kita perlukan pelbagai lagi lah. Jadi yang penting adalah what kind of resources that you need to generate your business. Okay, and resources that you need to develop and improve your business. Okay, mungkin you nak machine katakan, so itu pun adalah key resources. Okay. Okay, last but not least is about cost, because kita kena ada sufficient cost untuk kita laksanakan projek kita ataupun inovasi kita. Katakan kita nak bangunkan satu features produk baru ataupun produk perkhidmatan yang lebih kreatif ataupun lebih inovatif, kita perlu cost yang tinggi untuk research. Jadi kena kita mampu untuk buat prioritization, apakah cost yang terlibat. Dan yang paling penting, kita perlu mengurangkan penggunaan cost. Jadi kita kena list down the cost based on your activity, sebab setiap aktiviti dia ada cost. Nak bayar bahan mentah, nak bayar partners, ataupun mungkin nak bayar kos operasi dan sebagainya, documentation dan sebagainya. So itu pun kena lihat juga itu cost. Jadi antara yang penting juga adalah cost tadilah. Jadi keseluruhan 9 blok ni dalam business model Canvas ni membantu kita untuk membuat penilaian dan perancangan di peringkat awal. Okey, macam mana kita nak bangunkan satu business model berdasarkan inovasi yang kita bangunkan. Okey. So ini contoh contoh business model Canvas. Okay, kalau kita tengok business model Canvas ni, saya dah bangunkan lah untuk kita wujudkan satu Creativation Lab, Creativation Technology Digital Hub. Jadi kita kena pasti apakah aktiviti, apakah key component, apakah resources dan sebagainya. Okay, kita tengok contoh contoh yang saya ni, supaya nanti boleh sama-sama bangunkan business model sendiri yang bersesuaian dengan produk dan perkhidmatan inovasi yang dibangunkan. Okey, sebagai contohnya kalau kita tengok value proposition dulu. Okey, sebenarnya dia tak ada peraturan yang mana dulu yang mana kemudian, dia bergantung kepada komponen mana ataupun blok mana yang ingin kita fokus terlebih dahulu. Okey, so saya ambil contoh, kita fokus kepada value proposition. Okey, untuk value proposition ni, untuk pembangunan Creativation Lab ni, okey, kita tengok dari aspek one stop solution for digital media production services. Jadi our incubator ni kita ada one stop digital solution to produce the digital media production. Itu value proposition yang pertama. Yang kedua adalah to provide the high quality digital production with low cost. Okay, and creative design lah, termasuk not only digital production tetapi creative design. Jadi this incubator untuk facilitate the development of this product and innovation based on creative innovation and digital technology. Jadi antara value proposition kita juga yang kita tawarkan dalam incubator ni adalah we having the highly skilled and professional staff, okay, that be focus or be expert in creative technology industry. Jadi this is our value proposition. So to execute this value proposition ni, kita kena tengok juga dari aspek customer segment. Okay, saya tengok dari sudut customer segment pula. So siapakah kata customer segment yang menggunakan perkhidmatan yang kita tawarkan? Okay, value proposition kita. Mungkin startup company, okay, dia perlukan consultation dan sebagainya. Mungkin non-technology company yang memerlukan kepakaran, okay, teknologi kreatif. Okay, sama ada dalam aspek creative innovation dan juga digital technology yang ini kita tawarkan. Termasuk training. Mungkin SME perlukan kita untuk kita tawarkan produk dan perkhidmatan yang berkualiti tadi tu.
dan mungkin general public ingin dapat exposure, ingin dapat training dan sebagainya, termasuk in-house customer. Mungkin kita boleh tawarkan customer dalam organisasi kita sendiri. Okey, itu yang kedua. Okey, kita berbalik, apa-apa saja perlulah berdasarkan value proposition. Okey, seterusnya adalah kita tengok customer relationship. Customer relationship di sini kita tengok. Okay, we provide the best customer service with special package and flexible. Okay, kita nak engage dengan customer dengan these three item atau these three approach. Satu, best customer service. Kita pastikan kita provide best customer service dan juga special package and flexible. Okay, so menerusi kaedah mana? Menerusi beberapa channel untuk kita distribute kita punya perkhidmatan dan juga consultation. Okay, kita tengok dari aspek online platform. Kita boleh consult melalui online platform. Kita boleh go direct negotiation. Kalau ada project sebagainya, kita boleh bincang. Dan juga collaboration termasuk digital marketing. So itu antara channel yang kita gunakan untuk kita tawarkan perkhidmatan ataupun value proposition kita. Okay, yang seterusnya adalah kita lihat dari aspek key partners. Bagi menjayakan value proposition kita, kita perlu ada partners yang sesuai. Okay, dalam konteks Creativation Lab ni, kita ada vendor who can supply software ataupun hardware dalam pembangunan produk innovation, dan juga training provider. Okay, kita perlu berkolaborasi dengan training provider lain untuk tawarkan perkhidmatan yang kita tawarkan. Okay, dan mungkin key partners kita menggunakan talent hasil dari ataupun graduan dari universiti-universiti tempatan dan luar negara untuk jadikan sebagai trainer untuk kita tawarkan training. Okay, dan juga professional expertise dari luar untuk terlibat sama dalam memberi consultation dan juga memberi latihan kepada klien ataupun potential customer kita tadilah yang kita dah identify di segmen customer segment tadi tu. Okey, dan kita perlu lihat juga dari aspek key activity. Itu building block yang seterusnya adalah key activities. Okey, antara key activity yang kita buat dalam incubator kita, okey, adalah marketing dan juga production, consultation services. Cumanya kita niche kita adalah berdasarkan creative technology. Okey, dan juga aktiviti lain lah, operation dan sebagainya, kita masuk dalam segmen key activity. Dan key resources pula tadilah sama juga macam partners. Kita perlu talent daripada industri ataupun talent yang sedia ada untuk kita groom pelajar-pelajar kita di universiti juga, supaya mereka ada keyakinan dalam memberi perkhidmatan. Jadi kita menggunakan sumber kepakaran mereka untuk menawarkan perkhidmatan yang kita tawarkan menerusi Creativation Lab ni. Dan kita lihat seterusnya adalah revenue. Sebab kita dah tawarkan perkhidmatan, macam mana kita nak menghasilkan target ataupun revenue, untuk kita dapat. Salah satunya adalah digital content production. Kita buat production, dapat duit. Kita buat professional training services. Kita buat training, mereka bayar melalui training. Kita buat consulting services. Kita buat consulting services untuk kita dapat profit daripada consulting services. Dan kita juga buat distribution. Kadang-kadang kita jadi supplier juga. Kita dapat memberi produk yang kita tawarkan lah, sama ada produk kita bangunkan atau produk yang kita berkolaborasi dengan partners. Dan juga professional services. Itu pun antara beberapa item yang kita boleh gunakan sebagai revenue stream. Dan untuk melaksanakan perlu ada cost structure. So kita kena faham cost structure, sebab kita tak nak cost yang tak cukup, kita mungkin mengganggu quality of perkhidmatan. Contohnya kat sini, kalau cost structure kita kena fikirkan cost software atau hardware. Mungkin kita perlu tools tertentu untuk bangunkan digital production. Mungkin kita perlu juga studio or renovation kalau perlu ada studio lah, ataupun kita perlu bayar satu platform digital sekiranya kita nak operate lab kita ataupun Creativation Lab ni dalam bentuk fully virtual ataupun fully online. Dan operation cost, management cost, macam mana kita kalau kita nak pergi jumpa customer ataupun nak jumpa partners, kita perlu ada detail allocation untuk pelaksanaan perkhidmatan ataupun produk yang kita bangunkan.
Ini contoh lain, recordism. So banyak lagi contoh. So far boleh saya teruskan ataupun ada soalan? Boleh doktor. Boleh teruskan doktor. Okey, lebih clear kan? Lebih clear? Doktor. Lebih Boleh, jelas doktor. lebih jelas penerangan yang saya buat ni lebih jelas kan? Okey, so nanti untuk projek nanti kena cadangkanlah satu business model canvas berdasarkan inovasi yang dibangunkan. Boleh Boleh. Boleh doktor. tu salah satu tugasan lah. Okey. Okey, satu lagi ini tip beberapa tip yang kita perlu lihat. Okey, dalam kita menilai sejauh mana keberkesanan bisnes model yang kita bangunkan. Okey, kita tengok dari sudut 7 soalan lah. Biasanya ini soalan-soalan yang common. Okey, kita tengok how to assess your model. Dia fit sesuai tak? Satu adalah how easy is about switching cost. How easy is it for customer to switch away from your business? Ini kalau contoh yang paling senang kita boleh tengok dari aspek contohlah, banyak orang guna phone kan. Phone ada pakai phone Apple, pakai phone Samsung, apa lagi, Oppo dan sebagainya, banyak. So bila switching cost tu, apakah cost yang terlibat bila dia berubah kepada perkhidmatan atau produk lain. So sama juga. Kalau kata kita bangunkan satu production ataupun kita bangunkan satu model baru ataupun kita bangunkan satu mungkin portal baru, mungkin ada kos-kos tertentu yang dia perlu gunakan ataupun melibatkan kos tertentu bila customer switch from business lain ataupun business yang maksudnya bila customer tu bertukar kepada business kita, dia ada switching cost. Okey, so pastikan kos tersebut tu tidak tinggi lah, barulah dia menggunakan perkhidmatan kita. Satu lagi, recurring revenue, how much of your business is transactional. Okay, how much of it subscription based. Okay, so maksudnya bila kita nak dapat revenue, kita tengok sejauh mana revenue tu kita boleh generate menerusi kaedah yang macam mana. Okay, kita tengok on volume, okay, ataupun kita tengok satu projek besar kita dah dapat revenue. So kena tengok juga. Contohnya kalau kita design satu model tertentu dan orang sanggup bayar untuk dapatkan model tersebut dan untuk commercialization, mungkin dia bukan berdasarkan subscription. Kalau kata kita bangunkan perkhidmatan, dia perlu kepada perkhidmatan untuk subscribe kita punya portal dan sebagainya, itu pun kita nak tengok sejauh mana kita dapat menjana pendapatan menerusi kaedah subscription base tersebut. Okey, satu lagi, earning and spending. Ini pun kena balance. Bila kita membuat sesuatu business model, maksudnya investment yang kita buat dan juga revenue yang kita dapat tu kena kata berbaloi lah. Maksudnya bila kita cost yang tinggi sangat tapi revenue tu lambat, so dia juga mengganggu lah dari sudut penjanaan pendapatan. Okey, seterusnya adalah cost structure. Okey, ini antara best practice lah. Sometimes bila kita lihat dalam 30% advantage in the cost over my competitor, and then my competitor having more than 30% cost of advantage over me. So this is example lah. So maksudnya kat sini bila kita nak buat sesuatu inovasi baru, okey, kalau kita boleh tawarkan penjimatan tersebut, okey, kita dah one step advance lah. Okey, contohnya kita buat produk yang sama tetapi kos untuk kita buat tu rendah. Jadi kita boleh dapat margin yang lebih lah. So that's why banyak manufacturer biasanya produk yang untuk fizikal lah, okey, mungkin kos pembangunan tu rendah, dia boleh dapat margin yang lebih lah untuk dapat lebih keuntungan. Okey, jadi kadang-kadang dia bergantung kepada quality of the product juga. Okey, contoh kalau kata kita buat servis untuk mungkin videography punya services, kita boleh siap dalam masa 24 hours. Okay, so we can offer more lah. Okay, because some of the customer ataupun customer tertentu, dia sanggup bayar lebih untuk cepat proses dia. Jadi kita kena ada satu model di mana model tu fleksibel. Okay, satu lagi adalah kita tengok dari sudut delivery lah, cost and delivery the value, bergantung kepada value proposition yang kita tawarkan. And then last but not least, soalan yang seterusnya yang kita nak lihat, kita tengok dari aspek protection
from competition. Okay, jadi contohnya kita saja menawarkan perkhidmatan tersebut. Jadi kita own 100% of the market. Kalau kata kita ada ada satu competitor, that's mean our market will be 50-50. So tengoklah, kalau kata kita tawarkan produk yang sama, inovasi yang sama, jadi kita terpaksa ada, dia panggil probability lah. Okay, kalau katakan dua syarikat menawarkan satu inovasi yang sama, jadi kita hanya own that 50% of the market. So that customer atau competitor yang seterusnya tu, dia own another 50%. Jadi dia akan jadi equal. Jadi kalau banyak lagi competitor, that's mean the chances of market tu adalah kurang lah. Itu maksudnya, that's why kita kena ada satu unique value proposition yang tidak ditawarkan oleh mana-mana competitor. So we can own 100% of the market. Okay, next, bila kita dah ada business model kita, how we going to test our model? Okay, sometimes kita tak boleh test direct. Kita boleh just buat survey, buat kajian dan sebagainya untuk kita buat perancangan seterusnya dalam business model. Business plan, sorry. Model ni adalah model rujukan, tetapi bila untuk buat execution plan, kita perlu bangunkan business plan. Jadi business plan tu mungkin kita tak cover lah dalam kursus ni. Kita cover business model canvas supaya at least lah kita mengambil kira beberapa kaedah business model ni, okay, yang ingin kita gunakan, yang bersesuaian dengan inovasi produk dan juga inovasi perkhidmatan yang kita bangunkan. Jadi kita tahu apa untuk kita fokus dan apakah nilai tambah yang kita boleh tawarkan menerusi inovasi produk dan perkhidmatan yang kita bangunkan. Okay. So and satu lagi yang saya perlu ingatkan, biasanya bila kita bangunkan business model canvas ni, dia bukan yang final. Mungkin kita perlu improvise every single improvise from time to time lah, supaya kita boleh make sure our business model tu fleksibel dan bersesuaian dengan keperluan semasa. Dia bukan kata kita boleh buat satu tu, mungkin kita buat setahun, kita revise every year ataupun every 3 years. Itu bergantung kepada perancangan strategik, organisation itu. Okay, ini kalau kita put together all these component, kita boleh tengok. So bila kita nak membangunkan satu business model canvas, perkara-perkara ni lah yang paling penting yang kita fikirkan dalam kita merangka satu business plan yang bersesuaian ataupun business revenue yang bersesuaian dengan inovasi yang kita bangunkan. Kadang-kadang model tu berbeza disebabkan produk dan perkhidmatan yang kita bangunkan. Okay, yang ni kita boleh buat exercise. So nanti saya akan share nanti post-it note. Nanti saya akan share macam Jamboard dan sebagainya tu untuk kita buat beberapa aktiviti. Nanti yang ni boleh buat untuk bantu dalam membangunkan business model canvas tu. Okay, nanti Syafiqah boleh buat nanti. So rules dia adalah kita write on the canvas tersebut. Jadi dapatkan template canvas tu, kita throw dulu the idea. This is the process yang pertama. Okay, then kita akan ambil satu idea yang sesuai untuk kita bangunkan. Okay, detail dia. Okay, dan kita biasanya kita boleh practice how we explain, because with the canvas ni sebenarnya is a tool for presentation sebenarnya. Okay, kalau perlu gunakan color coding, kita perlu color code kan. Okay, different segment supaya bila visual tu jelas dan ada perbezaan, senang kita nak present dan audience pun senang untuk memahami. Okay, dan sometimes kita boleh mix all these komponen yang kita boleh gunakan untuk sebagai evidence lah dalam kita membuat presentation tu nanti. Dan satu lagi perlu diingatkan, jangan terlalu banyak idea in one canvas. Kalau ada idea baru, buat dalam canvas yang lain. Jadi dia ada collection ataupun series of canvas, okay, berdasarkan business model yang kita bangunkan. Okay, so far ada question? Tak, dia cuba nak tanya macam okay, kena cari produk tu ke untuk projek. Okay, untuk business model canvas ni, okay, so mungkin boleh dapatkan contoh ataupun dapatkan
innovation yang kita nak bangunkan ataupun business model yang sedia ada, macam mana kita innovate ataupun innovatekan bisnes yang sedia ada tetapi didokumentkan dengan menggunakan business model canvas. Okay, so ni kaedah dia lah. Okay, kita tengok identify your innovation to be commercialized. So mungkin kita guna bisnes yang sama, tetapi apakah inovasi yang ingin kita terapkan dalam business model tersebut? Boleh? Ya, boleh nak start macam kita cari contoh lah. Betul. Dia macam case study lah. Macam case study, mungkin boleh cari business model yang sedia ada, tetapi dengan menggunakan knowledge, inovasi yang kita belajar ni, kita innovatekan. Contohnya dalam business model tu dia tidak ada dia panggil customer service yang automated katakan. Jadi dalam value proposition kita tu, kita menyediakan highly intelligent AI customer service robot katakan, contoh. Jadi berdasarkan value proposition baru tu, apakah perubahan yang berlaku dalam business model tersebut. Jadi mungkin boleh buat perbandingan lah, yang mana asal, yang mana yang kita innovate. Biasanya kita tengok kompetitor lah, and then kita yang paling penting pelajar mampu untuk menggunakan canvas tu untuk membangunkan creative innovation yang dicadangkan semua. Okay, and then develop your project innovation business model canvas. Boleh guna projek yang sama, boleh, tak ada masalah. Boleh Okay, boleh. Dan present your business model canvas. Ini nanti presentation nantilah. Okay. So far ada question. Ini contoh-contoh lain lah, contoh lain yang kita gunakan. Okay. Ini tak ada sebab doktor pun dah explain pakai contoh jadi nak nampak dah. Boleh nak. Okay, boleh. So kalau tak ada soalan, mungkin kita boleh berakhir di sini dulu. So nanti rujuklah, saya rasa nanti saya akan share dalam slide-slide ni. Dan recording pun boleh tengok balik. Okay, so nanti boleh tengok balik. Assignment apa dah? Punya dua assignment yang minggu lepas dulu. Okay, ada. Okay, so kena lebih kritikal lah kita bangunkan business model canvas ni. Okay, kalau macam kita dulu kita kenal saja, sekarang ni kita lebih mahir menggunakan ni. Okay, sebab pembangunan ni bukan satu knowledge yang penting lah, terutamanya dalam kita mereka bentuk business project kita tu lah, supaya kita project kita tu dia selari dengan kaedah commercialization yang kita buat. Okay. So kalau tak ada soalan, kita mungkin boleh berakhir di sini dulu. So terima kasih. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat maju jaya. Okay, so kita jumpa lagi insya-Allah. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.